Saya selalu ulang. Saya sendiri, saya berfikir, bukan saya dapat daripada orang lain. Saya sendiri punya fikiran. Ya. Saya mengatakan bila saya fikir-fikir balik, yang pernah menjatuhkan Anwar Ibrahim dalam politik, menganiaya dia, menjatuhkan dia, di saat dia selangkah saja lagi nak jadi Perdana Menteri. Ya, waktu dia jadi Timbalan Perdana Menteri dulu. Dan dia dijatuhkan. Ya, yang jatuhkan Anwar ketika itu adalah UMNO. Di bawah pimpinan Mahathir Mohamad. Anwar tercampak daripada UMNO. Anwar bukan keluar parti, Anwar dipecat. Anwar tak keluar parti tahu. Saya nak beritahu ahli-ahli UMNO kat sini. Anwar tak keluar parti. Dia cuba nak setia dengan parti UMNO. Sebab bagi dia UMNO itulah parti mak dan ayah dia dulu. Dia nak setia dengan UMNO. Dan dia masuk UMNO pun memang nak baiki UMNO, nak perbaiki UMNO, nak mengangkat imej UMNO itu. Niat dia memang ikhlas untuk UMNO. Sebab itu dia tak keluar daripada UMNO. Walaupun dia zalimi, difitnah oleh Mahathir. Tapi Mahathir pecat dia. Maka dia terperanting. Orang anggap kejayaan politik Anwar habis. Setakat dia pecat tak apa lagi. Kan? Dia dizalimi, dipenjarakan, diaibkan. Ya? Kalau kita fikir logik, memang habislah kejayaan, hancur kejayaan politik dia. Ya? Tuduhan pada dia bukan tuduhan-tuduhan yang macam rasuah ke okey lagi. Ini tuduhan yang mengaibkan. Boleh memalukan keluarga dan keturunan dia. Maknanya hancur. Kalau calang-calang orang saudara kena tuduhan macam itu, saya silap bunuh diri. Keluarga lari, isteri lari tinggalkan kita. Kalau kita dituduh macam itu, memalukan isteri, keluarga. Tapi kekuatan keluarga dia bertahan membela suami dia. Dan suami dia juga punya kekuatan kerana suami dia ada keluarga yang penuh keimanan kepada Tuhan, yang bersabar, dan dia ada penyokong-penyokong yang setia. Sebab itu Anwar kuat. Sebab itu Tuhan atur. Yang kita tak pernah sangka bahawa yang menjatuhkan Anwar Ibrahim itu adalah parti UMNO. Akhirnya parti UMNO jugalah mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sekarang ini. Maknanya kalau hanya Pakatan Harapan sahaja, Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Mungkin Allah nak bayar kifarah. Mungkin Allah nak tunjukkan kepada kita, terutamanya orang keadilan, yang menzalimi Anwar satu ketika dahulu, 20 tahun lebih dahulu. Yang menzalimi Anwar itu bukan UMNO keseluruhannya. Bukan semua UMNO jahat. Bukan semua UMNO zalim. Tetapi pemimpin-pemimpin UMNO ketika itu yang jahat. Dan Allah nak tunjukkan, nak buktikan bahawa UMNO lah hari ini yang mengangkat Anwar jadi Perdana Menteri. UMNO dah menjatuhkan Anwar, UMNO angkat Anwar. Menjatuhkan Anwar ketika itu adalah UMNO di bawah Mahathir Mohamad. Dia yang jahat. Perancangan dia yang jahat. Dan akhirnya yang mengangkat Anwar Ibrahim itu adalah UMNO di bawah pimpinan Zaid Hamidi. Iaitu anak didik Anwar dulu. Sebab itu dia adalah UMNO dulu. Sebab itulah hubungan ini dicemburui oleh rakan-rakan yang lain. Sedaya upaya mereka pecahkan. Tak boleh pecahkan daripada luar. Letak ejen-ejen dia di dalam UMNO ini. Itu yang ada Hisham Jalil. Dan dipecat pun. Kemudian yang telah digantung, yang telah dipecat ini bermainkan peranan. Mengapi-apikan. Gunakan alasan apa? Dikambing hitamkan DAP lah. Guna modal PAS. PAS macam tu lah. Nak cari alasan pemecah belah, gunakan DAP. Dulu PAS keluar dari Pakatan Rakyat, dia gunakan modal DAP. Dia keluar Pakatan Rakyat sebab apa? DAP tidak menyokong hudud, DAP menentang hudud, DAP menentang RU355. Itu alasan PAS untuk keluar dari Pakatan Rakyat. DAP jadi mangsa. Dalam UMNO pun berlaku macam tu. Tengok Hisham Jalil kata apa. Ya, bukan kita tak terima kerjaan perpaduan. Bukan kita tak terima Pakatan Harapan. Tetapi jangan bersama DAP. Tengok, DAP juga kena. Kita kalah di Kemaman pun sebab UMNO bersama DAP, dia kata. Sebab itu Kemaman UMNO BN kalah. Sebab tindakan UMNO bersama DAP ditolak oleh orang Melayu. Ini hujah Hisham Jalil. Nak perbodohkan orang. Kalau kita cerdik, ya, sebelum
UMNO bersama dengan Kerajaan Perpaduan pun daripada 2008, lepas pada zaman Pak Allah itu dah mula dah nampak kemerosotan undi orang kepada parti UMNO ini. Waktu itu UMNO tak bersama DAP pun. Kejatuhan Najib dalam pilihan raya PRU 14, UMNO tidak bersama DAP pun, tapi masih juga mendapat kemerosotan undi. PRU 15, UMNO Barisan Nasional bertanding bersendirian, tak bersama DAP pun. Kenapa kamu tak sokong? Kenapa ahli-ahli UMNO tak sokong? Kenapa ketika itu kamu tak bekerja kuat untuk memenangkan UMNO? Sedangkan UMNO waktu itu bertanding bersendirian, tak bersama dengan PN, tak bersama dengan PH, jauh sekali bersama dengan DAP. Bertanding bersendirian, itu pun kamu tak bantu pun parti UMNO. Dan UMNO tidak dapat seperti mana yang dikehendaki. Dia tak dapat bentuk kerajaan dan tidak dapat menambah kerusi pun. Tiba-tiba hari ni kamu kata UMNO tak dapat sokongan kerana DAP. Sewaktu dia tidak bersama DAP, kamu pun tak bantu parti kamu. Nanya jadi ahli DAP ni saudara. Sentiasa jadi bahan pada orang. Ya, jadi kambing hitam. Malangnya DAP. PAS guna DAP sebagai alasan. Dalam UMNO sendiri pun, bila kalah pilihan raya, nak nyalahkan UMNO guna alasan DAP. Tapi saya salute dengan pimpin DAP. Apa pun orang kata pada dia, dia mempertahankan integriti dia. Orang kata dia nak jadi Perdana Menteri lah. Orang kata dia jadi kerajaan lah. Ya. Tapi yang fakta yang boleh kita buktikan, DAP tidak pernah menonjolkan parti dia nak jadi kerajaan. Cukup dengan Pulau Pinang saja, DAP dah boleh bangunkan. Dia tidak perlu kepada negeri-negeri lain, apatah lagi kerajaan pusat. Tapi kita sendiri takut bayang-bayang sendiri. Contohnya macam Perak. Saya dah banyak kali ulang. Ya, mana yang dah dengar mungkin tahu. Yang tak dengar tak apa, saya ulang. Nak buktikan bahawa DAP ni bukan kemaruk nak jadi kerajaan. Tahun 2008, waktu Pakatan Rakyat lagi kita bersama PAS dengan DAP. Keadilan PAS DAP Pakatan Rakyat. Kita menang mengalahkan Barisan Nasional di Perak. Kalau saudara UMNO sini mungkin tahu. Kita mengalahkan Barisan Nasional di Perak. Kita tumbangkan Barisan Nasional di Perak. Kali pertama Pakatan Rakyat mengalahkan Barisan Nasional di Perak. Dalam Pakatan Rakyat itu, kerusi yang paling banyak dimenangi oleh calon DAP. Dia paling banyak kerusi. Kedua PKR, ketiga PAS. Kalau ikut demokrasi, ikut logik, sepatutnya DAP yang tuntut jawatan Menteri Besar. Sebab dia kerusi paling banyak. Boleh aja dia tuntut, dia kerusi paling banyak dalam Pakatan Rakyat waktu itu. Tapi DAP tak tuntut pun. Dia tak letak nama calon pun. Dia serahkan kepada PKR dengan PAS berunding. Yang kedua terbanyak waktu itu adalah PKR. Tak salah 6 kerusi. PAS ada 2 atau 3 kerusi itu. Yang kedua paling banyak PKR. Yang ketiga PAS. DAP serahkan kepada PKR dengan PAS untuk menentukan siapa Menteri Besar. DAP tidak mencalonkan calon. Walau dia kerusi banyak. Tapi dia faham tentang apa yang terdapat dalam perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Perak. Dia faham. Dan dia tahu. Sebab itu dia tidak kisah. Dia tak bising, tak meroyan pun. Kan? Akhirnya PKR membuat pemilihan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok, walaupun PKR waktu itu banyak kerusi berbanding dengan PAS, sepatutnya PKR lah Menteri Besar kalau ikut kerusi. Tapi bagi Anwar Ibrahim, bukan jumlah kerusi itu yang penting. Yang penting adalah Menteri Besar itu mesti orang yang boleh melaksanakan tugas sebagai Menteri Besar. Waktu itu yang menang adun dalam PKR waktu itu ada yang bekas postman, ya, bekas kapten askar apa tahu kan. Yang Anwar rasa tak yakin dia boleh mentadbir negeri Perak menjadi Menteri Besar. Maka dia pilih PAS, iaitu Wabi IR Niza, Engineer Niza Jamaluddin. Yang Anwar rasakan dia layak jadi Menteri Besar. Maka MB Niza jadi Menteri Besar. Disokong oleh DAP sepenuhnya, disokong oleh PKR sepenuhnya.
sebelum dia dikhianati kemudiannya. Kan? Jadi saya nak tunjuk contoh bahawa dalam keadaan itu pun DAP tak tuntut jawatan itu. Bahkan sekarang ni di Perak hari ni pun buat kerja perpaduan. Saudara tengok berapa kursi DAP. Berapa kursi UMNO, berapa kursi PKR dan Amanah. Ada DAP bising nak jadi Menteri Besar Perak. Tak ada, dia bagi UMNO. Sebab dia faham. Yang kita ni takut sangat ni pasal apa? Apakah kita lebih baik daripada DAP? Bandingkan pentadbiran DAP Pulau Pinang dengan Kelantan. Nak tengok siapa lebih maju, pendapatan siapa lebih tinggi, siapa berjaya kurangkan kemiskinan, negeri mana paling bersih. Imam Siak Bilal Elon gaji Pulau Pinang banding dengan Imam Siak Bilal di Kelantan. Tengok gajinya mana. Bantuan kepada rakyat mana lebih banyak, Pulau Pinang bagi ke Kelantan bagi? Saya nak banding sangat dengan DAP. Nak katakan DAP anti-Islam, musuh Islam. Kita boleh sebutlah apa yang ada di Kelantan semua ada di Pulau Pinang. Di Kelantan boleh semayang kat masjid, di Pulau Pinang boleh semayang kat masjid. Di Kelantan ada surau, di Pulau Pinang ada surau. Apa lagi? Di Kelantan orang rakyat Kelantan boleh pergi umrah, boleh pergi Mekah. Di Pulau Pinang orang Islam boleh pergi umrah, pergi Mekah. Apa yang ada di Kelantan ada di Pulau Pinang. Tak ada. Kalau di Kelantan tak ada air, di Pulau Pinang ada air. Di Kelantan air tertarik, di Pulau Pinang air cantik. Apa masalah ada? Kalau di Kelantan sampah bersepah tak berangkut, di Pulau Pinang bersih. Apa masalah ada? Cuma kita nak membodohkan malawan je. Gunakan isu DAP hanya nak main sentimen supaya kita bergaduh sama kita. Kan? Lepas tu salahkan bangsa asing. Bila bangsa lain maju, kita salahkan mereka. Pada kita sama kita duk berbalah, duk kafirkan orang ni, munafik orang ni. Bila nak maju? Nampak orang lebih sikit kita dengki. Assalamualaikum Ronaldo. Bapa yang berat dengan mu ni? Bapa yang berat dengan mu ni, Melayu ke Islam ke kafir? Jawablah salam tu, tak jawab salam pun. Yang berat dengan mu ni jilat terlajak orang kafir Mesda dah. Duk kutuk orang Melayu bodoh. Assalamualaikum Ronaldo. Waalaikumsalam. Apa dah? Waalaikumsalam. 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 Berat teruk, berat lagi. Ini contoh yang saya katakan ciri-ciri Khawarij. Mu kata mu bekas askar. Askar dah sokong Cina DAP kau ni. Mu nak sejarah apa sejarah? Mu bekas askar. Mu Askar tak sokong. Ngucap sikit mu. sokong Cina. Dalam askar pun ada Cina kat mana? Orang ada korang muda orang Melayu. Berat mu. Aku diam aku bagi dia cakap. Aku tanya mu bekas askar ke? Tuan-tuan dengar dia cakap ya. Saya diam dulu. Cakap okey, cakap. Saya ni tak bersalah. Saya bukan senang saya nak jumpa orang Khawarij bercakap ni. Sekarang kita ada peluang jumpa. Khawarij orang ni mu cakap Khawarij. Kalau nak apa mu sebut pandai mu Khawarij. Saya tutup mic ya. Saya tutup mic. Saya bagi awak cakap ya. Sebab saya pun bukan senang nak jumpa Khawarij. Mu cakap dulu aku nak dengar. Cakap nak dengar. Tadi aku cakap kau bising. Aku bagi kau peluang cakap, kau suruh aku bercakap. Ya, Cakaplah. aku ingat mu nak Aku nak dengar cakap. juga ilmu-ilmu Khawarij tu. Dia aku nak tanya mu Sampai Khawarij ke dia ilmu apa Khawarij ni? tu. Baca Aku tutup mic ya. Aku tutup mic. Tengok aku cakap, dia bercakap. Okey mu cakap. Sorry. Okey. Tak nak cakap, aku turunkan. Aku bagi Dia kau mu peluang cakap, aku nak dengar. Cakap. Aku nak pesan kamu jangan jadi barua pelawak dah baik kita orang Islam. Sokong pelawak macam masuk neraka dah. Tak udah di pelawak. Lepas tu sokong Cina DAP komunis. Mu sedar lah kalau mu komunis ingat 7 hari Cina komunis tawan Maya. Habis orang Islam dibunuh. Nak ayat aku nak pesan kamu takut mu sesat. Okey. Dengar tak? Habis dah? Cukup lah. Banyak-banyak takut mu sakit telinga. Tak ada. Habis dah? Kita orang ni bukan macam walaun. Walaun Ya, tak koyak. nak apa kau ada? Cuma orang kau ada. Lah aku cakap kau dah cakap. Tadi aku bagi kau peluang cakap. Okey, kau cakap ya. Sebut Okey, lah. kau cakap ya.
Kau cakap ya? Ha. Ada Aku mana bagi sebenarnya? lah, aku cakap dia dah cakap. Aku bagi peluang tak cakap. Aku cakap. Cepat Dah sama aku aku. dah dengar dah aku dah semua Cepat. teriak keluar dia. Apa Sabarlah. ni kau Okey. ni? Okey. Aku bagi kau cakap sekarang. Lah aku cakap dah ni kan. Mu pula bercakap. Aku nak Okey. tanya mu kau waris tu apa benda Okey. kalau. Okey. Aku cakap. Jangan sambuk. Ah. Okey ya. Ha. Yang pertama, aku mengucapkan tahniah kepada engkau sebab ada jugalah orang Khawarij yang berani naik kat aku punya room. Itu pertama sekali. Jadi aku mengucapkan syabas. Ya. Bukan senang nak dapat bercakap dengan orang Khawarij ni. Yang naik-naik terus kapikan orang. Ya. Ingatlah kepada pesanan dalam Islam. Kalau kita mengkafirkan seseorang, kalau orang itu bukan kafir, jatuh kafir kepada diri kita. Itu pesanan ke akulah. Kalau kita mengkafirkan orang, kalau dia tidak kafir. Dan Tuhan kata dia tak kafir. Dia akan jatuh kafir kepada diri kita. Itu pesanan aku. Kan? Tak kira lah kau Khawarij ke, kau Syiah ke, kan? Kau Wala'on ke, tak kira. Hukum Islam tu terpakai kepada semua yang mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kita mengkafirkan seorang, kalau orang tu tak kafir, maka jatuh kafir atas diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kau kata, kau sokong askar ni tak sokong Cina. Kan? Kalau kau bekas askar, aku tak tahulah. Tapi kalau kau tak bekas askar, aku maafkan sebab kau jahil. Sebab kau tak tahu. Dalam askar ni, ramai Cina. Bukan Cina saja, India ada, Iban ada, Kadazan ada. Dan mereka banyak gulungan-gulungan. Tengok bila aku cakap kan masuk. Tadi aku beri peluang tak nak cakap. Dia aku dengar ni. Aku dengar. Dengar cakap. Dengar dia tak berbunyi tahu. Aku dah cakap lah. Tadi bagi peluang tak nak cakap. Dalam askar ni banyak kaum dan agama termasuk Sabah dan Sarawak berbilang kaum, berbilang agama dalam askar ni. Ya, jadi tak boleh kita katakan kau askar kenapa kau sokong Cina lah, askar tak suka komunis lah, ya. Dan komunis itu siapa dia? Kuat sikit tak dengar. Kadang mau pekaknya salah aku. Orang lain dengar je bawah tu yang molek. Orang lain semua kata dengar. Aku tanya orang bawah dengar tak? Yang bawah dengar tak aku cakap ni? Ke dia yang pekak? Kalau aku pekok, mu bapak pekok. Orang lain, orang bawah dengar. Bapa jadi sumbat kata askar Melayu duk sokong Cina koloni dia. Aku cakap. Dia mu kata aku pekok. Dah mu tak dengar pekak tu. Mu jauh kuat sikit. Tak sedang sembang wah. Cakap tak dengar tu. Tak dengar tu maksudnya pekak. Bukan tak dengar tu maksudnya buta. Aduh. Okey, aku sambung balik. Ya. Komunis ni, sejak bila Malaysia ada komunis? Yang kita duk main isu komunis sangat ni. Sejak bila? Lepas tengok, dia cakap juga. Dalam tepung weh. Dia kan bertanya. Jawab. Aku nak bagi kau cakap lah. Aku ni jadi host pun aku terpaksa mengalah dengan kau ni pasal aku menghormati Khawarij. Jadi aku terpaksa lah. Benda Khawarij aku nak tanya kamu. Khawarij. Aku cakap kalau mandi junub macam mana saja aku mandi wajib. Kena Allah Ta'ala. Nak mandi wajib balik lah rumah dulu. Kita orang Malaysia nak mandi wajib kat sini. Balik rumah dulu. Kalau munafik nak tahu apa? Khawarij. Cakap lah. Aku dah bagi peluang ni kan. Aku cakap kan kau bising. Aku bagi kau peluang. Cepat. Dia yang kata Khawarij sebut datang apa Khawarij hamdah hal. Orang Islam kan. Khawarij ni bukan binatang macam unta atau lembu. Dah biarlah. Kena cakap lagi. Kalau aku nak cakap dah habis, esok dah habis aku cakap. Habis dah? Pasal berat sangat, saya susah doa. Sokong pelawak. Mana boleh sokong pelawak jadi ketua pemimpin? Bila pula aku nyokong bapakmu? Islam jadi sama macam kita sokong Dajjal, lebih kurang. Tahu dah tengah. Bila pula aku menyokong bapakmu? Aku tak sokong bapakmu. Yang mu tuduh aku sokong pelawak tu. Siapa? Aku kenal pun tidak bapakmu. Jadi dalam room ni, aku nak mengelakkan daripada kita bercerita pasal Qazaf. Kan? Nanti tak pasal je pakcik. Pakcik ni dah tua rasa-rasa ni. Macam cakap pun macam tak ada gigi. Kalau kita menuduh seseorang melakukan liwat atau zina,
Tanpa kita Okey mengadakan pula. 4 orang saksi, tanpa kita mengadakan 4 orang saksi, maka kita melakukan hukum qazaf. Ya? Dan kesaksian kita tidak terpakai. Kalau anak kita menikah, kita tidak boleh jadi saksi, tak boleh jadi wali. Bayangkanlah kalau anak kita menikah besok. Itu hukum dia bukannya ringan, makcik. Hukum dia tak ringan. Tuduh orang berzina dengan liwat ni kalau kita tak nampak, kalau kita ada saksi. Jadi kita punya kesaksian kita tak pakai. Besok kita nak menikah anak kita, nak mewalikan orang, nak jadi saksi kepada tak dipakai sampai mati. Ingat, bukan sikit. Ni politik-politik juga. Tapi kita ada tanggungjawab kepada keturunan kita. Yang main isu qazaf ni. Sedap-sedap mulut kata liwat-liwat orang, sedangkan kita dengar daripada orang. Kita tak nampak. Mendengar aku pula. Muak kazah-kazah mana tak apa. Kalau tidak ramai kira-kira terlepas DNA mana tu, DNA mahkamah. Aimani Anwar adalah Jubu Saipu. Habis dah. Lain bodoh. Ya, Habis dah. tutup. Cakap aku nak cakap kalau tidak orang terlepas Rogo orang. Dia cek DNA, dia tengok DNA. Kalau tidak ramai orang kira aku terlepas, mesti dah kazah, jubur pun kazah. Habis dah. Habis dah. Okey. Aku tak nak lama bincang dengan dia pasal aku tengok nama dia jahil sungguh. Pertama dia nak bezakan zina. Dia nak bezakan zina dengan rogol pun dia tak boleh. Apa maksudnya apa? Astaga, berat nana apa ni. Mu ni menegak benar basuh sungguh. Okey, aku terpaksa turunkan dia lah. Pasal dia dah bawa mana mengarut. Bila dia katakan kalau nak 4 saksi, dia kata akan berlakulah kes rogol. Macam mana nak ada 4 saksi. Dia nak bezakan kes rogol dengan berzina pun dia tak boleh. Mana kita nak berhujah apa dengan dia. Kan? Daripada banyak dia buat dosa, membuat kosong qazaf yang dia sendiri jahil. Dan mengatakan kalau macam itu, maknanya Allah turunkan hukum itu tak adil. Hukum itu daripada Allah. Yang nak mengatakan 4 saksi itu Allah yang turunkan dalam Al-Quran. Maknanya Allah ni tak tahu ke bahawa orang berzina dengan rogol ni. Berzina macam mana? Rogol macam mana? Macam rogol dia tak perlu 4 saksi. Pasal dia bukannya zina. Dia dipaksa. Itu nak kena ada bukti-bukti lain untuk menuduh dia dirogol. Tapi zina dengan liwat ni, nak 4 saksi. Itu beza dia. Kalau itu tak boleh nak beza, tu saya datang sini berhujah lah. Nak tunjuk kejahilan. Ya. Khawaris pun dia tak tahu apa khawaris. Kan? Daripada aku duduk cakap dengan dia atas ni, dengan ilmu yang begitu yang dia ada. Kan? Sampai dia boleh tak tahu beza zina dengan rogol. Ya, sukarela, ya, dengan dipaksa ni, dia seolah-olah menyalahkan Tuhan punya hukum. Kenapa perlu ada 4 saksi? Kalau macam tu senanglah orang rogol tak boleh kena tangkap. Kan? Jadi itulah level dia. Sebab itu aku cakap tadi, lebay cukup suka orang jahil macam ni.